Testing. 1, 2, 1, 2. Dah dengar? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Assalamualaikum. Apa khabar semua, sihat? Sihat. Okay, tutorial 6 dah siap ke? Tak habis buat lagi. 20. Sekejap. Mana lagi ni? Baru ada 17 orang ni. Lagi 4 orang mana? Siapa tak ada? Abdul Fahim ada? Ada sir. Adik Johan? Adik Johan ada? Tak Sir, ada. adik Johan dia ada isu lain sir. Shoe line? Sebab daripada pagi tadi dia tak dapat masuk kelas sebab line dia slow sangat. So ada yang sampai tak dapat line. Farhan Aziz ada, Giri ada, Jamshid ada, Ada sir. Lakshan tak ada, Dani ada, Afiq Aikal ada. Afiq Aikal tak ada juga. Afiq tak tahu apa cerita. Itu jap saya panggil dia jap. Afiq, Adik, Lakshan. Lagi seorang siapa? Oh, dah habis. 3 orang tak ada. Alright, so tutorial 6 setakat yang korang dah buat, soalan mana ada masalah yang perlu dibincangkan? Nombor 9. 9. 9. Nombor 9? Jom tengok Nombor 9. Nombor 10. 9, 10, okey. Alright. A person is staying in a country situated at the equator. Equator ni apa? Garisan khatulistiwa kat tengah-tengah tu. The radius of the earth is 6,400 km and is rotating about its axis. Calculate the angular velocity of the earth's rotation, speed of the person as the earth rotates. Does the person realize he is moving with the speed? Give reason to support your answer. Okay, so Mamat ni duduk dekat equator. Okay, mana equator? Macam mana nak ukur equator? Macam mana lukisan mana? Okay, so this is our earth. Equator kat tengah ni lah. So dia duduk kat mana? Dia duduk kat surface lah kan. Takkan duduk dalam bumi pula kan. Mesti duduk kat surface of the earth. Okay. So, dia kata, radius bumi dia bagi 6,400 km. Okay, rotating about its axis maksudnya dia berputar di atas paksinya. Bukan dia rotate matahari. Dia cakap pasal bumi berputar atas paksi dia sendiri. Calculate angular velocity. Angular velocity adalah omega. Okay, lepas tu cari velocity. Okay, simple je soalan ni. Okay, so radius dia dah bagi. Radius of the earth dia bagi 6,400 km. Dia minta kita cari omega. Bukan weight omega. Omega sama dengan V over R. Okay? R ada. V ada tak? V tak ada. Tapi apa yang kita tahu pasal bumi? Sebab saya cakap pasal bumi kan. So bumi ni, kita tahu period of rotation. Betul tak? Dan kita boleh cari circumference. Okay? So, velocity sama dengan
2 pi r over period. Ingat tak rumus ni? Ingat. Okay. Yes. One sorry. One circumference over period. So, kita boleh cari V. 2 pi. R ni radius bumi, masukkan 6,400 kilo tukar dari 10,3 lah. Okay. So, jadi 6,400,000 meter. Alright. So, semua value ni kita ada. Period. Berapa period putaran bumi? Berapa period putaran bumi? Bumi berpusing 24 jam. 24 jam. Okay, 24 hours. Tukarlah ke second. Darab 60 minit, darab 60 second. Okay, lepas tu bagilah mamat tu kat bawah ni. 24 darab 60. Dapat V. Dah dapat V, masukkan kat dalam ni. V bahagi dengan R. Settle. Boleh faham? Boleh, sir. Betul Yang kedua dia suruh cari V Dah dapat dah V tu. Awal-awal patutnya kira V dulu. Okay. Speed of the person as the earth rotate. Speed of the person tu akan jadi sama dengan speed of the earth lah, betul tak? Bumi berpusing, contoh kita kira V ni kita dapat 120 meter per second. Contohlah, saya main letak je. Okay. So velocity of the earth berpusing dengan 120. Kalau you berdiri dekat sini, maksudnya kelajuan you pun akan sama lah dengan kelajuan bumi yang berpusing, betul tak? Okay, so velocity dia akan jadi sama 120. Soalan C dia tanya, oleh sebab you punya V tu besar kan, dia tanya, does the person realize he is moving with the speed calculated in V? Okay, kalau you berdiri dekat situ, you sedar tak you punya berpusing tu dengan kelajuan 120 meter per saat? Very laju, very fast. Okay. Jawapan ni sedar tak? Sekarang ni kita tengok berpusing ni. You terasa berpusing tak? Tak. Tak rasa. Tapi you berpusing tak? Adakah you tengah ada velocity sekarang? Tak tahu. Bumi kita berputar lah. Ke kat rumah korang siang sampai ke sudah. Tak ada malam. Putar kan? Kita berputar ni. Kita sedang berputar. 24 jam satu hari. Okay? So kita berputar. Tapi kita tak rasa. Okay? Tu dia tanya. Kenapa tak rasa? Kenapa tak rasa? Sebab orang tu dengan bumi tu berputar. Inisial. Sebab inisial kot. Gravity ke? Apa ni? Soalan dia tanya kenapa tak rasa? Angular velocity sama. Angular velocity sama apa? Sebab orang tu dengan bumi tu gerak sekali. Betul. Okay, kita tengok ayat skema dia. Dia tak ayat skema. Contoh dia letak ayat DIY je. No, dia tak buat ayat. Sebab salah satu sebabnya adalah sebab bumi tu besar lah, satu halnya. Okay. Jawapan dia adalah no, dia tak rasa. It is because both person and the earth, maksudnya kita dan berdiri di atas bumi, rotate with the same angular velocity. Relative to the earth, the person is stationary. Boleh faham tak? Boleh faham ke tak boleh faham? Sini. Boleh explain Berhadam. Macam mana nak buat macam ni. Kecil sangat. Apa benda bulat ni boleh lah. Tudung kalkulator ni berpusing. Bayangkan ada semut dekat atas ni. Okay, ada semut dekat sini. Bila saya pusing, semut tu berpusing ke tak? Pusing. Pusing. Adakah semut tu rasa dia pusing?
Tak tahu. Yang tanya sebenarnya. Itulah soalan dia tanya tadi. Adakah you rasa you pusing? Jawapannya kalau compare dengan relative to Earth. Maksudnya kita compare. Semut duduk situ. Okay. Surface ni, semut berdiri di atas surface ni. Sekarang surface tu pusing, semut pun pusing. Okay. Bila dia sama-sama pusing, semut tu tak akan rasa dia pusing. Sebab, basically dia tak gerak pun. Faham tak? Dia masih berdiri di tempat yang sama. Sebab tu dia tak rasa dia pusing. Sama juga macam Mamat tadi tu. Kita diri atas permukaan bumi, bumi pusing. Okay? Tapi kita dengan bumi tu, kita tak gerak pun. Sebab tu lah kita tak rasa. Tapi macam kes semut ni mungkin dia akan rasa lah. Sebab sebenarnya dia kecil kan. Benda ni kecil. Tapi compare dengan bumi ni sebab dia besar. Okay? So, relative to the earth, the person is not moving. Okay? So that's why lah dia tak rasa. Kalau lah dia bumi bergerak ke sana, dia bergerak ke sini, baru dia rasa benda tu. Right? Kalau ayat skema dia kata adalah because the angular velocity is the same. Angular velocity of the earth same as angular velocity of the person. Okay, omega-nya sama. So dia tak terasa. Ya. Apa maksud relatif tu? Oh, relatif tu maksudnya kita compare. Contoh, pencil dengan pen. Pen ni, compare relative to this pencil, satu lagi besar. Yang belah kanan sir. Yang ni besar kan? Okay, kalau pen ni, relatif dengan almari belakang saya ni, satu lagi besar. Almari. Dia bukan compare size. Maksudnya dia relate. Kau compare tu dengan siapa? Macam ni nak cakap ni, relatif ni benda yang susah nak explain. Macam ni nak buat ayat ni tak erti lah. Relatif. Manusia, saya ataupun you lah kan, saya manusia biasa kan. Relatif dengan manusia yang lain, saiz kita ni biasa ke saiz kita ni besar? Terlalu besar. Giant. Ke biasa? Kita relatif dengan manusia lain. Jawapan ni biasa, betul tak? Biasa kan? Tapi kalau kita relate, kita ni, manusia relatif to the end, semut. Bagi pihak semut, kita ni adalah gergasi lah kan? Gergasi lah. Tu bahasa mudahnya relatif ni kita nak compare dengan siapa? Relatif dengan siapa? Macam tadi, Mamat tu berdiri atas tanah. Ni tanah. Dia berdiri atas ni kan? Ni bumi ni bumi. Ni dia. So dia dengan tanah, relatif dia dengan tanah, sama-sama gerak. Sama-sama pusing. Okay? So dia tak rasa dia gerak pun. Kalau dia gerak ke sini, bumi duduk sini, dia gerak ke sini. Baru dia rasa dia relatifnya dia bergerak daripada tempat tu. Kalau dia duduk di tempat yang sama, dia tak gerak. Tanah pun tak gerak. Okay? Bumi dia pusing, dia tak rasa. So orang dia stationary sebab dia kecil ke macam mana? Tak. Dia stationary sebab memang dia tak gerak pun. Dia tak gerak dari tempat dia berdiri tu. Dia duduk kat situ. Okay sir. Tanah pun kat situ. Tanah yang dia pijak tu kat situ. Okay? Bumi pusing. Nampak tak? Dia tak gerak. Dia masih tak gerak. Dia masih duduk di tempat yang sama. Susah nak explain. Okay? Relative to the earth, kita tak gerak lah. Tapi kalau relative to the space, kita gerak lah. Betul tak? Saya diri kat sini. Ni Ni tanah, saya diri kat sini. Okay. Tanah gerak. Bumi pusing kan? Saya pusing. Relatif saya dengan tanah, betul, tak ada perubahan. Saya dah gerak lah. Tadi saya kat sini. Sekarang space saya dah kat sini lah. Boleh faham tak? So dia stationary sebab dia duduk kat tempat yang sama. Itu makin pening.
Okey ke? Ya. Tapi saya tak rasa apa-apa sebab saya bergerak bersama rumah. Okay. Right. Nombor berapa tadi? 10. 10. A car of mass 2200 kg round a circular turn radius 30 meter. The road is flat. The coefficient of friction tire and the road is 0.65. Determine the centripetal force, maximum speed of the car without skidding. Okay. Soalan ni sama macam dalam contoh nota kita. Okay. So, ni ada bulatan. Kereta kat sini. Okay. Dia tengah pusing lah. Alright. So, view daripada belakang kereta. Ni view daripada belakang kereta. Gila. Macam kereta kan? Okay. View daripada belakang kereta. Force apa yang ada dekat kereta tu? Weight. Ada weight. Normal. Kita ni duduk atas jalan raya kan? Ada normal. So ada apa yang make sure the car keep in the circle? Friction. Kan? Friction kan? So centripetal force dia sama dengan friction. Betul tak? So friction dia lah centripetal force dia. Centripetal force sama dengan mv square over r. Sekejap, soalan tanya apa? Soalan tanya centripetal acceleration. Okay, sekejap. Okay, so FC sama dengan MAC. Okay, kita nak cari AC M kita ada tak? Ada. Mass of the car are given. Is given. Sorry. Okay. So nak cari AC, kita ada M, kita ada F tak? Do we have frictional force? Dia bagi apa dekat soalan? Dia bagi coefficient of friction. Dia bagi mu. Coefficient mu dia 0.65. Okay, friction sama dengan mu n equal to MAC. N normal. Ada tak normal? Ada ni. Normal dia samalah dengan weight dia, betul tak? Dia balance. Kan? Sebab itulah kereta tu tak gerak atas bawah sebab dia balance. Betul tak? Betul. So normal sama dengan weight sama dengan mg. So ganti kat sini. Mu mg sama dengan ma. Besarnya C. MAC. Kita nak cari AC. M pun boleh cancel. So AC sama dengan mu darab dengan G. Settle. Boleh faham? Boleh. Lagi sekali. Lagi sekali. Okay. Ni kereta tengah ambil corner. Alright. So ada frictional force towards the center kan. That's what makes the car keep in circle. So ni adalah view daripada belakang kereta. Kita duduk belakang kereta. Bayangkan. Apa yang kita nampak adalah ni jalan raya kan. Jalan raya ni flat. So ada weight, ada normal, friction ke center. Ni friction. Arah friction mesti towards the center. So F ni selari dengan centripetal force. So F ni lah yang akan jadi centripetal force. So friction sama dengan centripetal force. Normal dengan weight tak masuk sebab apa? Sebab dia betul-betul 90 degree kan. Dia duduk paksi X, ni duduk paksi Y. Terbalik. Dia akan jadi, dia tak terlibat lah. Normal dengan weight ni tak terlibat dengan centripetal force. Okay, lepas tu kita buatlah friction sama dengan centripetal force. Centripetal force equal to MAC. Okay.
Kita nak cari AC, M kita dah ada. Friction, kita buka lah. Friction sama dengan mu darab normal. Mu dia bagi normal. Normal, kita tengok dekat sini. Okay. Sini normal. Weight, normal ke atas, weight ke bawah. Kereta tu, dia gerak ke depan, betul tak? Dia tak gerak naik atas ataupun turun bawah kan? Maksudnya dia balance. Bila dia balance, maksudnya force ke atas sama lah dengan force ke bawah. So that's why lah normal sama dengan weight. Weight sama dengan mg. So kita gantikan normal tu dekat sini. Mu darab mg. Equal to mac. M sama, kita cancel. Kita nak cari ac, dapatlah jawapan dia. Boleh? Faham, Syekh. Terima kasih. Right. Lepas tu dia suruh cari maximum speed of the car without skidding. Maksudnya berapa laju kereta tu boleh pergi sebelum dia terbabas. Skidding tu dia tayar dia tak lekat maksudnya dia tergelincir. Okay. Keberapa maximum speed? Maximum speed nak cari Allah. Nak cari V lah. V. Nak cari V berapa. So V berapa? Buka equation ni je. FC sama dengan mv square over R. Tak payah equation ni lah. Semak banyak-banyak buat apa. AC sama dengan V square over R. Okay. AC kita dah cari baru tadi. Settle. R pun diberi. R dia bagi berapa? 30 meter. Dapatlah velocity. Lepas tu punca kuasa 2 kan lah. Settle. Boleh? Boleh, Syekh. Boleh ke tak boleh? Alright. Settle. 9, 10. Lagi soalan berapa? Soalan nombor 7 sah. So yang lain tu semua tak buat lagi. 7. A car is travelling at 100 km per hour. Radius of the car wheel. Radius tayar kereta. Tayar kereta. Okay. 30 cm. How many revolution per minute is the wheel make? Okay. Kita tengok salin maklumat yang ada dulu. Ada lagi space ni. Dia buat. Oops. Okay. So dia kata laju kereta tu 100 km per hour. Radius tayar kereta 30 cm. Okay, so ni you bayangkan ni adalah tayar kereta. Ni radius dia. Okay, tayar kereta berjalan dekat jalan raya lah, betul tak? Jalan raya lah, dia berpusing lah kan. Okay, soalan dia tanya berapa revolution? Soalan dia tanya, mana ayat dia? How many revolution per minute is the wheel make? Revolution per minute ni apa benda? Revolution per minute ni adalah omega. Okay. Dia nak kita cari omega dalam unit revolution per minute. Okay. Lagi sekali, omega sama dengan V over R. Do we have V? Yes. V dia 100 km per hour. Kita kena tukar lah. Nak tukar apa? V kita kena tukar jadi apa? Unit apa kita nak? Meter per second. Dia nak revolution per minute Kalau nak revolution per minute, so V pun kita kena tukar ke apa anak-anak? Anak-anak. Meter per minute. Anak-anak. Meter per second. Kita nak minit nanti. Revolution per minute. Tukar ke minit lah. Tukar ke meter per minute. So velocity meter per minute. Itu tukar dia apa? 100 kilometer per hour. Kita tukar ke
Ya. Kita tukar meter. Okay, so 100 akan darab 10 kuasa 3. Bagi dengan 1 hour tukar ke minit, 1 darab 60. Okay, sekarang kita dapat unit dia, meter per minit. Betul tak? Okay, so kita dah dapat ni meter per minit. Kita masukkan dalam ni. Okay, velocity meter per minit. R 30 cm. Yang atas pakai meter, bawah takkan nak pakai sentimeter. So kena tukar juga ke meter. So dapat 0.03 meter. Betul? Nampak 2 kali kan? Salah, 0.3. Apa dah kira pun tak betul. 0.3 meter. Betul? Follow tak oi? Okay, so sekarang kita dah ada padaman ni semua. Dedang. Best kan tengok dia padam kan? So, kita dah dapat omega. Bila dia masukkan dalam equation ni, kita akan dapat, kira sekejap, berapa? 100,000 bahagi 60. Okay, lepas tu bahagi pula dengan 0.3. Kita akan dapat 55.56. Tu ke jawapan dia ke? Kenapa jawapan dia kasih salah? Belum lagi, sabar. Belum. Yang kita dapat ni, unit dia adalah radian. Sebab ni pakai standard unit kita akan dapat unit dalam radian per minit. Kita nak dalam revolution, kita kena tukar lah. Yang kita dapat ni baru radian. Radian nak tukar ke revolution macam mana? One revolution sama dengan 2 pi radian. Nak tukar radian ke revolution, kita kena bahagi dengan 2 pi. Faham ke tak ni? Lepas ni 884, betul tak? 884 per 19 Revolution per minute. Betul ke jawapan ni 884 ke salah? Faham ke orang? Semua orang faham ke? Faham tak kenapa jadi macam ni? Kenapa kena bahagi 2 pi ni, faham tak? Sebab kita nak tukar unit. Betul. Faham tak kenapa dekat sini unit dia radian? Hello, dengar tak? Hello? Dengar sir. Putus ke? Alah. Dengar kan? 3 tambah 4. 5. Jom. Dia dapat 7. Dengar je. Okay. So faham kenapa omega tu macam tu? Sebab unit standard untuk omega adalah radian. Bila kita kira dalam V over R tu standard unit, kita akan dapat omega pun dalam standard unit. So jawapan yang kita dapat tu adalah radian. Dia nak dalam revolution, kita kena tukar lah radian ke revolution. Okay. Okay sir. Okay ke tak okay? Okay, soalan berapa pula? Yang nak buat yang tak buat lagi jangan tanya. Okay, tak ada. Alright, kalau tak ada, okay, so nanti make sure kena habiskan lah Habiskan jawab. Apa dia? Tak dengar.
Hello? Aduh, aku terkeluar tu apa ni? Hello? Sedih Kenapa sir? Hello? Yes sir. 4 tambah 4. 48. 1 tambah 3. 4. Hello, testing. Hello sir. Yes sir. Empat tolak 3 tambah 8. 9. 42. Itu internet lagging ke kau yang lagging? Sir? Tak lagi. Hello, saya dengar ni. Lagging ni. 3 tolak 2. Tu okey. Oh, yang tadi tu korang lah yang lagging soalan susah. Kita dulu. Ya ke? 7 tolak 3 tambah 3. Jadi lagi sikit. 3. Laju, bagus, laju. Dia tak mesti betul, laju je mesti. Yang penting. Okey. Siapa cakap tadi? Soalan apa tadi? Saya tak dengar. Ada soalan ni? Ada tadi. Belas bunyinya. 15. Okay, let's see. 15. Kalau terkeluar lagi sekali. 15. Tadadang. Alright. 15 ni adalah conical pendulum. Okay, conical tu, conical pula. Pendulum tu pusing. Kan bentuk dia macam cone kan? Kan bentuk macam cone, topi birthday tu. Alright, so below show conical pendulum bob mass 100 gram on a 0.5 meter long string making angle 70 degree to the horizontal. Okay, 70 degree dekat sini. Bukan dekat sini to the horizontal. Determine the tension, the speed, the acceleration. Soalan ni pun sama juga macam soalan dalam example. Okay. Apa kita buat. Right, so ni pendulum. Okay, so this is the circle yang dia buat. So circle yang dia buat ni horizontal ke vertical? Horizontal. Horizontal, bagus. Alright, so dia punya center dia dekat sini So ni adalah dia punya radius. Ini panjang pendulum. Okay, force apa yang ada dekat pendulum bob ni? Weight. Weight. Lagi? Tu je lah. Tu je. Centripetal force dia ke mana? Centripetal force dia ke tengah, ke kiri. Ke kiri. Centripetal force dia ke sini. Alright. So ada tak force yang sama arah dengan centripetal force? Ada T. T apa? T cos.
Itu yang penting. Betul. Alright. So dia cakap sini 70 degree. Okay, so kalau sini 70 degree, sini kita buat garisan lurus, kita akan dapat right angle triangle, sini pun 70 degree. Betul tak? So T ni kita resolve. Satu akan jadi TY, satu akan jadi TX. Yang sama arah dengan centripetal force ni adalah TX. Faham tak? Faham. So TX sama dengan apa? TX tolak dengan F. Tambah F. T cos theta. Mana datang F pula kau ni? Sentimeter kan? Saya nak buka je. Ft tetap mv square over r. Okay? Soalan tanya tension berapa? V berapa? A berapa? Ya ke? Tanya V ke? Betul lah. Okay. So maklumat yang kita ada length. Alright. Kita nak cari tension. Boleh tak guna equation ni? Theta kita ada 70 degree. Velocity ada tak? Tak ada kan? So tak boleh pakai equation ni. Pakai equation lain. Equation apa lagi yang ada? So ni satu equation. Apa lagi equation yang kita ada? Kita ada ni T sin Ty. Ty dengan W, betul tak? W. Apa equationnya? Apa equationnya? Ty sama dengan? Ty equals to W mg. W. Betul. So kita buka lah. Ty sama dengan T sin theta sama dengan mg. Okay. Nak cari T kan? Sin theta pergi belah sana. M ada nilai, G ada nilai, theta ada nilai 70, dapatlah tension. Okay. Okay tak? Okay, sir. Alright. Next, nak cari velocity ya. Tension dah settle. Nak cari velocity, tengok equation 1. Kita nak cari V. Okay, M kita ada. T kita dah ada. Theta kita ada. V kita nak cari. R, kita ada R tak? Do we have R? Apa dia tu? Kita ada radius tak? Ada. Mana radius? Radius je tu lah, bulatan bawah tu lah. Berapa? 2 pi. Merapu. Panjang. Radius tu panjang. Pi tu pi tu apa benda? Ni radius. Ini kan bulatan tu. Radius berapa? Radius dia berapa? Soalan tu ada kata apa? Dia tak bagi Tak radius. ada. Dia tak bagi radius. Kita kena cari radius. So ni segitiga dia tadi. Ni radius. Ni length. Betul tak? So sini kita tahu sini theta 70 degree. Okay, kalau sini 70 degree, sini maksudnya 30 degree. Okay, so kita boleh guna apa? Guna tan. Kita guna trigo. Mana tan? Kita guna sin. Saya guna cos. Sin 30 sama dengan R over L. Betul tak? Kalau cos 70, saya pakai 30. Okay. Cheng. Cheng. Alright. So R sama dengan, alamak pemadam pula. R sama dengan L sin 30. L dia bagi kan, sin 30 ada. Kira lah dapatlah R. So R tu masukkan dalam ni. Carilah V, settle V. Boleh faham? Faham? Faham, sir. Faham. Okay. Taklah saya yang ni jawapan skema salah kot.
Jawapan skema dia salah. Dia sebab skema so kalau- kita. Okay. Siapa tu? Sekarang cari A. AC sama dengan V square over R. V dah dapat. R pun dah ada L sin theta kan. So V square over R. L sin theta. Settle. Okay. Ya, boleh sir. Okay, boleh Boleh. Okay, kita proceed. Sekarang kita proceed, kita masuk bab 7. Okay. Bab 7. Boleh masuk Kita nak break dulu. 30 saat. 5 minit lah sir. Break sir. 5 minit. Tu mas sutik lah. Okey lah, break lah. Boleh lah. Kita break lah dalam 15 saat. Siapa tak setuju? Boleh lah, kita break 5 minit. 5 minit sahaja. Okay. Make sure datang balik selepas 5 minit. Pukul 3.20 kita start.
Okay, what's up guys? We're back online. What ada? Ada. Okay, kita sambung chapter 7 Chapter 7 adalah gravitation. Gravitation basically adalah tentang gravity. Okay, siapa yang menemui gravity? Isaac Newton. Ya, bagus. Namanya Pakcik Isaac. Okay, nampak tak? Pakcik Isaac sedang duduk di bawah pokok apple. Lepas tu kedebuk jatuh buah apple. Alamak, terbalik pula dia. Maafkan saya. Tak ada nak pusing. Okay. So, gravitation akan ada 2 subtopik. Ya ke? Sorry, 4 subtopik. Yang pertama adalah gravitational force and field strength. Alright. Boleh nampak skrin? Boleh. Okay. How are the Earth and Moon able to orbit the Sun? Okay, macam mana semua planet dekat dunia dalam universe ni mereka mampu untuk berada kekal dalam orbit. Dia tak terkeluar daripada orbit. Kalau kereta kat track, maksudnya kereta tu maintain dalam track. Okay, sebab apa? Sebab ada frictional force yang menarik dia ke tengah, betul tak? Samalah juga dengan bumi, matahari, apa-apa planet lain lah. Okay, ada force yang tarik dia ke tengah to make sure it always move in its orbit. Okay, so force tu adalah gravity. Alright, so Newton cakap a magnitude of an attractive force. Okay, satu nilai daya tarikan between 2 point masses. Okay, ada 2 objek ataupun 2 particle ataupun 2 anything yang 2 lah. Okay, is directly proportional to the product of their masses. Hasil darat kedua-dua mass. Dan inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, ayat yang panjang ni sebenarnya nak bagi tahu benda ni je. Dia nak bagi tahu gravitational force Fg, gravitational force directly proportional dengan mass objek 1 darab dengan mass objek 2. Gravitational force juga inversely proportional dengan jarak antara keduanya yang dikuasai 2 kan, R2. So Fg directly proportional dengan 1 over R2 ataupun inversely proportional dengan R2. Okay, we combine these two, kita akan dapat Fg directly proportional dengan M1 times M2 over R2. Okay, kita transform benda ni kepada equation, kita akan dapat Fg equal to G M1 M2 over R2. Okay, so this is the equation for gravitational force. Alright, M1 and M2 adalah mass of 2 point ataupun 2 object. R adalah radius ataupun bukan radius, sebenarnya jarak, distance between the 2 object. G besar ni bukannya 9881. G besar ni adalah universal constant, gravitational constant. Maksudnya satu universe, planet ke apa benda ke, kita akan pakai G constant ni 6.67 times 10 to the power of negative 11 Newton meter squared per kilogram squared. Okay, so G ni adalah universal gravitational constant, bukannya 9881. Jangan salah. Alright, kakak tu boleh faham? Boleh, sir. Hello? Okay. Yes, Yang sir. kedua, dia beritahu, ni yang dia cakap tadi, 2 mass ataupun 2 objek ni, ni adalah jarak dia lah. R tu mestilah diukur from center of, lagging. R adalah distance between from the center of object 1 to the center of object 2.
Bukan from the surface, from the center to the center. Alright. So, Newton cakap, two masses ni dia akan attractive force. Akan ada attractive force. Maksudnya, objek 1 akan tarik objek 2 pun akan tarik objek 1. Okay. So, gravitational constant dia akan jadi sama. Okay. F21 akan sama dengan F12. Hanya beza arah sahaja. Okay. Sebab mass 1 tetap darab dengan mass 2. Kalau kita balikkan pun juga akan dapat benda yang sama juga. Okay. Bezanya hanyalah arah sahaja. Takak tu okay? Okey. Lagging lah. Sir. Hello? Yes, sir. 4 darab 21. Asyik gila Najwa. Okay? Okay. Sambung. Tadi lagging Saya tanya seminggu jawab. Okay, kita sambung balik. Variation of gravitational force with the distance. Okay, sebelum tu 3 tambah 3. Okay, tak lagging. Alright, so ini adalah graph relationship gravitational force dengan distance. Okay, kita tengok graph dia bentuk macam ni. Kenapa bentuk macam ni? Sebab Fg dengan R ni inversely proportional. Betul tak? Fg dengan R tadi tu inversely proportional kan? R tu pula R square. So that's why bentuk graph dia macam ni lah. Maksudnya apa? Semakin jauh objek, semakin besar R ni kan? The bigger R ni makin besar, maksudnya objek tu makin jauh. Nilai graviti dia makin rendah lah. Okay? Kalau objek tu dekat, R dia kecil, R dia kat sini. Gravitational force dia besar. Okay? Itu bahasa mudahnya lah. Kalau contohnya ada apa-apa objek di ruang udara kan? Kalau dekat, gravitinya kuat lah. Gravitational force-nya kuat. Kalau objek tu jauh, dah nak sampai ke bulan lah, gravitational force dia dah tak kuat lah. Okay? Sebab R-nya dah makin besar. Okay? Kalau kita nak jadikan graf dia lurus, kita akan buat Fg dengan 1 over R square. Okay? Dia akan jadi directly proportional lah. 1 over R square. Kalau dengan R sahaja, dia akan jadi inversely proportional lah. Alright. So, example. What must the separation be between a 5.2 kg particle and a 2.4 kg particle for their gravitational attraction force to have a magnitude of 2.3 piconewton? Okay. What must the separation be? Maksudnya dia minta kita cari R. Okay. Berapa jauh dia kena ada supaya gravitational force dia adalah 2.3. Kita nak cari R. So equation dia F G M1 M2 over R. Kita nak cari R. G ni constant. F diberi. Mass 1, Mass 2 diberi. Nak cari R, masuk je lah. Dapatlah R dia 19.02 meter. Okay. Good. Okay. Yang ni kena dengar betul-betul. A spaceship of mass 9,000 kg travel from Earth to the moon along a line that passes through the Earth center and the moon center. The average distance separating Earth and moon is 384,000 km. So ni adalah dia punya R lah. Determine the distance of the spaceship from the Earth at which the gravitational force due to the Earth twice the magnitude of the gravitational force due to the moon. So bila kita baca soalan ni, benda pertama kita buat adalah garu kepala.
Lepas tu kita ulang lagi. Lepas tu kita garu kepala lagi. Lepas tu kita ulang lagi sekali. Lepas tu kita skip. Tak jawab. Kita jawab soalan lain. Okay. Sebab apa? Sebab kita takut dengan perkataan dia ni kan. Aduh, panjang benar ayat ni kan. Dia nak bagi tahu benda ni je sebenarnya. Okay. Bumi, bulan, ada kapal terbang, spaceship yang bergerak daripada bumi ke bulan. Okay. Soalan dia tanya, determine the distance of the spaceship from Earth. Berapa jauh kapal ni dengan bumi? Okay, berapa jauh jarak dia dengan bumi? Jika gravitational force due to the Earth. Maksudnya graviti yang menarik kapal ni oleh bumi. Sangkut tu. Maksudnya graviti bumi tarik kapal itu ketika di tempat itu bersamaan dengan apa yang tiba-tiba ni Dugaan. kenapa kelas kita ni banyak dugaan? Kelas kita orang je ke? Hello? Ramai orang beriman kot dalam ni. Oh, Dia ambil dugaan tu. petang kot. Sebab petang kot. Lain petang-petang dia apa dia? Yang lain pagi. Pagi. Kalau korang ni je petang. Hari ni je kelas petang. Hari lain mana ada petang kan? Hari lain semua pagi, tengah hari. So pakai data apa? Alright. So back data apa? Unify mobile. Okay, anyway. Hello? Aduh, macam tu je saya terkeluar. Hello? Buka saya ada 2. Hilang. Eh, Sir. 23 tolak 71. Negatif 41. Aku tak tahu betul ke tak, tapi tak kisah lah yang laju. Okay. Alright. So soalan tadi tempat faham tak? Tak, sir. Tak, sir. Tak faham. Saya tak faham kenapa sangkut. Sangkut-sangkut, sir. Dan tak dapat apa-apa. Okay. Saya cerita bahasa saya. Saya tak buka soalan dah. Tengok saya je. Puas-puas. Okay. Dia kata ada satu kapal nak pergi ke bulan daripada bumi. Okay. Bayangkan mata saya ni adalah bumi. Mata sebelah sini adalah bulan. Alright? Boleh faham? Kapal tu nak gerak daripada sini pergi ke sini. Okay. So waktu dia on the way nak ke sana tu, ni jarak dia lurus je lah tak ada gunung-gunung lah. Ni ada gunung. Dia nak pergi ke bulan tu,
Dia tanya berapa jarak kapal tu, kalau ni kapal lah. Kapal tu duduk kat sini sekarang. Berapa jarak kapal tu from the earth? Daripada bumi, berapa jarak dia dengan keadaan graviti bumi yang menarik kapal tu bersamaan dengan 2 kali ganda graviti bulan tarik kapal tu. Faham tak? So kapal tu berat lah. Tak dengar nak jawab apa? Dia dah gerak tapi dia bukan separuh lah. Oh, dia lambat sebab graviti lah. Bukan isu dia lambat ke apa. Tak ada isu lambat. Cepat je kan? Tak ada isu lambat ke cepat. Dia nak cakap, dia nak tanya berapa jauh kapal tu daripada bumi. Jika graviti bumi waktu tu sama dengan 2 kali ganda graviti bulan. Cepat tu juga faham dulu. Lepas tu baru kita lukis. Lepas tu faham tak? Oh, Okey. Kan? Okay, sekarang yang tu faham baru kita lukis. Okey. Inilah yang akan menelan masa aku nanti. Alright. So, begini ya anak-anak ya. So, this is the earth. This is the moon. Okay. Kapal tu somewhere kat sini lah. Okay. So, dekat soalan, dia bagi tahu jarak bumi ke bulan. R. Ya kan? Soalan dia tanya berapa jarak kapal ni dengan bumi. Okay, so kita nak label apa? Kita label lah X. Kita nak cari dia. So kalau sini X, sini berapa? Pandai. Ini adalah baki dia lah. R tolak X. Alright. Apa lagi syaratnya? Syaratnya dia kata, okay, ni bumi kan? Bumi ni kapal. Maksudnya ada graviti, betul tak? Maksudnya bumi mesti tarik graviti, mesti tarik kapal ni balik ke arah dia, betul tak? Okay, so ni F of the earth terhadap kapal, spaceship. Betul? Hello? At the same time, bulan pun ada graviti, betul tak? Bulan dengan kapal pun akan ada gravitational force juga. So bulan pun akan tarik spaceship ke arah dia. So ni F of the moon towards the ship. Okay. Apa syarat dia cakap tadi? Syaratnya dia kata graviti bumi tarik kapal bersamaan dengan 2 kali ganda graviti bulan tarik kapal. Kita nak dapatkan mamat ni je. Inilah equation yang kita nak. Faham tak equation ni? Okay, bila kita dapat faham equation ni, lepas tu kita settle lah, benda boleh settle. Alright, so kita buka lah equation ni. F ni equation ni apa? G M Earth M spaceship over apa? R square kan? Tapi R tu kat sini, R dia apa? X square. Kenapa X square? Sebab ini adalah antara bumi dengan spaceship. Kita bukan cakap pasal bumi dengan bulan. Kalau bumi dengan bulan, barulah R tu R. Sekarang bumi dengan spaceship, jarak dia adalah X. So, ni X square. Plus ni pula, 2 salin balik. G salin balik. M moon darab M spaceship bahagi dengan berapa jarak dia? R minus X kurungan tu di square kan. Kakak tu boleh faham tak anak-anak? Online okey ke? Senyap je ni. Okay, sir. Alright. So, kita nak cari X. Okay. Settle lah. So, G cancel G. M spaceship pun boleh cancel. Mass of the earth given. Mass of the moon given. X kita nak cari.
R given, X kita nak cari. Okay, selesai lah macam biasa lah. Okay, buka bracket ni dulu. Lepas tu darab silang, dapatlah X. Nampak senang kan saya buat kan? Pengiraan ni panjang lah tapi boleh buat lah, semua nilai kita ada kecuali X. So kita bolehlah cari X. Dapatlah X tu. Part yang susah tu nak dapatkan equation ni je. Tu je dia cakap. 2 kali ganda tu yang ni lah. Okay tak? Clear ke tak clear? Clear. Alright. So kalau clear, macam lagging juga ni. Kena stop kejap. Okay. 7 kali 3. 21. Okay. So, boleh sambung Sambung last example. Last example for today. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lagging. Alright. So, yang ni tadi settle kita boleh cari X lah darab silang lah. Okay. Example 7.1.3. Two sphere of mass 3.2 and 2.5 kg respectively, fixed at point A and B, as shown in figure. If a 50 gram sphere is placed at point C, okay, maksudnya ada sphere ketiga, determine the resultant force acting on it, maksudnya dekat C ni lah, and the magnitude of the acceleration. Boleh faham ke? Boleh, sir. Kalau boleh faham, saya nak terus lukis. Hello. Okey tak semua? Alah, lagging away. Ya, sir. Sir, sangkut, sir. Sir. Ayo, korang buat apa kat Sir? Sir, selamat datang. Oh, hello, Okay. I'm back. Satu example lagi last. Dah ni last. Tolonglah internet. Tolong. Right. Last example. Soalan tadi sempat dengar tak? Tak dengar pun saya. Ada soalan ke? Soalan example tadi tu lah. Soalan apa? Allah. Yang ni saya ada baca, yang ni tempat tengok tak? Tengah hadam tapi sempat habis lah. Sempat habis baca soalan. Tu sempat, tapi okey je. Okay, saya ulang balik. Ada 2 sphere, satu 3.2 kilo, lagi satu 2.5 kilo. Lepas tu ada satu lagi sphere 50 gram. Okay, dia tanya, apakah resultant force acting on yang ketiga ni? Lepas tu cari A. Okay. So, saya terus lukis. Alright. Sekarang clear tak? 7 tambah 7.
Okay. So, ada dua objek. Ada dua sphere. Okay, lepas tu ada sphere yang ketiga. Okay, jarak sini 8, jarak sini 6. Dia tanya, apakah resultant force act on C? Apa resultant force yang act on C? Force apa yang kena pada C? Kita tengah bincang pasal force apa ni? Mestilah jawapan dia gravitational force. Betul tak? Betul? Betul. So ini adalah F yang A tarik. So namanya FAC. Ini pula adalah force BC. Okay? So ada dua force yang tarik C. Inilah force yang act on C. Alright, so these two forces you cannot simply add macam tu je. Sebab dia arah yang berlainan. Kan? So, bila dia macam tu, kita terpaksa lah guna table. Ingat lagi table kita. Kita terpaksa resolve kepada X dan Y. Okay, so satu FAC lagi satu FBC. Resultant maksudnya tambah. Total force dia berapa. Ingat lagi tak yang ni? Yes, sir. Alright, so sekarang kita dah ada table. Kita resolve lah. So tengok FBC. FBC ke bawah. Kan? Ke bawah. X dia akan jadi kosong lah. Y dia akan jadi negatif. Sebab dia ke bawah kan. FBC akan jadi apa? Apa equation dia? G M MB MC over 6 cm lah. Okay, ini cm lah. So you kena tukar ke meter lah. Okay, kena tukar ke meter. Okay, so ni 6 kuasa 2. Right? 6 ni sentimeter. Jadi 0.06 kuasa 2. FAC pula. FAC kita terpaksa resolve. Satu ke kiri. Satu ke bawah. Betul? Okay, so X nya ke kiri. So, negatif. F. Okay, F apa? Kalau kita buat segitiga, macam mana segitiga kita buat? Biasa kita buat macam ni kan segitiganya. Sini theta. Okay, so ni F, Y. Ini F, X. So, Fy nya ke bawah, Fx pun ke kiri. So, negatif. Fx akan jadi F cos theta. Ni FAC lah. FAC cos theta. Okay, berapa theta-nya? Macam mana nak cari theta? Macam biasalah kan. Ni kan bentuk segitiga. Ni kan right angle triangle. Bolehlah cari theta dekat sini. Betul tak? Ya kot. Dah lah. Boleh jadi kot. Okay. Tapi poinnya kita boleh carilah theta dekat sini. Kalau sini lah 6, sini 8, kita guna tan. Kan? Tan theta sama dengan 6 per 8. Tan inverse 6 per 8. Dapatlah theta dia berapa. Okay. Yang ni negatif ke bawah. Ke bawah. Ke bawah negatif. FAC sin theta. Okay. Okay. Lepas tu kita buka lagi. FAC ni adalah G MA MC over jarak dia. Ada tak jarak dia? Are we given the distance? Boleh cari. Sini 8, sini 6, sini berapa? Sini mesti 10, betul tak? So 10 cm tukar jadi 0.1 square lah. Darab dengan cos theta. Belah sini pun samalah. F G bla 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 bla. Lepas tu darab dengan sin theta. Alright? Sekarang dah ada. Lepas tu kita nak cari resultant, tambahlah. Okay, so Mamat ni contoh lah contoh. Kira-kira Mamat ni dapat 100. So sini akan jadi negatif 100. Belah sini, tambah 2 ekor ni, dapat negatif 50. Contoh, saya main letak je ni negatif 50. So kita dapatlah in component X dan Y. Lepas tu nak cari magnitude dia macam mana? Buat apa?
Buat equation. Hello? Yes, sir. Negatif 100 square tambah negatif 50 square. Betul tak? Betul. Kita dapat menitik dia. Okay, tak apalah. Yang part belakang ni you settle sendirilah. Nak cerita yang ni je. Yang ni boleh faham Faham. Okay, so itulah yang benda Allah ni buat. Cuma dia buat tak habis lah, you kena kira sendiri lah. Okay, so lepas you kira semua tu, you dapatlah FA magnitude dia. Lepas tu, nak cari direction ni guna tangent macam biasa lah. Alright? Ada soalan tak? Tak ada. Okey ke semua orang? Okey. Okay, sir. Right, so you boleh tengok nota balik dengan lebih teliti sebab saya tak nak sambung lah. Dia line terus putus lagi. Okay, so konsep dia macam tu je lah. Okay, kalau kat situ ada tiga sphere, semua akan tarik satu sama lain lah. Kalau ada 5 sphere, ada 5. Table you akan jadi panjang lah. Calculation you akan jadi panjang. Tapi konsep dia macam tu lah Gravitational force dia, kalau nak cari resultant, kita just tambah macam biasa lah. By component. Alright, so that's it for now. Kita jumpa esok untuk sambung lagi chapter 7. Okay, jangan lupa siapkan tutorial 6. Okay, ada masalah tanya saya. So thank you for your cooperation and patience. See you later. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Terima kasih.